ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada Al-Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Mukashafatul Qulub ataupun penenang jiwa, pengubatan dan rawatan, yang telah dikarang kitab ini oleh Al-Imamul Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Masih lagi perbincangan kita berkisar mengenai ataupun bab yang ke-28, mengingati kematian. Muka surat 254, perenggan yang di bawah sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Hasan telah berkata, maksud Hasan dekat sini Hasan Basri. Hasan telah berkata, tidak pernah aku melihat orang yang berakal. Tidak pernah aku melihat orang yang berakal sama sekali, kecuali kutemukan dia takut pada mati dan menyusahkannya. Jadi didatangkan kalam ataupun kata-kata Hasan Al-Basri yang membicarakan tentang kematian. Ini kita bincang masih lagi perkara yang bersangkut paut tentang mengingati kematian. Di antaranya Imam Ghazali datangkan satu kalam ataupun satu kata-kata Hasan Al-Basri, yang mana Hasan Al-Basri kata, tidak pernah aku melihat orang yang berakal sama sekali, kecuali kutemukan dia takut pada mati dan menyusahkannya. Apa maksud takut pada mati dan menyusahkannya? Menyusahkannya itu iaitu dengan dia mengingati mati tadi, membuatkan dia rasa susah. Dengan dua sifat takut dan menyusahkan ni menggambarkan keresahan. Keresahan dalam diri seseorang terhadap kematian tu, membuatkan dia rasa susah. Susah tu rasa susah dengan makna resah. Duduk tak tenang. Dia tak tenang dalam meniti kehidupan dia kerana terlalu banyak mengingati kematian tadi. Risau. Sebab sifat kematian ni, bila kita banyak mengingati kematian, maka dia akan timbul kerisauan demi kerisauan, sehingga membuatkan keresahan pada diri seseorang. Resah dan risau tadi, resah dan risau terhadap apa? Dia risau dan resah terhadap kematian tadi berpunca daripada kerisauan. Pertamanya, bagaimana keadaan selepas kematian dia tadi, kehidupan selepas kematian tadi. Adakah Allah terima ataupun Allah Ta'ala tak terima? Allah Ta'ala terima ataupun Allah Ta'ala tak terima? Allah reda ataupun Allah Ta'ala tak reda? Jadi dengan dia banyak mengingati mati, menjadi jalan untuk menimbulkan rasa keresahan dalam diri dia, dan hilang rasa ketenangan keberadaan dia di atas dunia kerana takutkan kehidupan selepas daripada kematian tadi. Sama ada kehidupan itu Allah reda, Allah Ta'ala terima, reda, ataupun sebaliknya. Jadi dengan keresahan tu penting tak? Penting. Penting keresahan tadi tu. Keresahan itulah sebenarnya yang diingini oleh Nabi SAW dan diingini oleh Allah SWT. Rasa resah tadi tu, bila timbul rasa resah dalam diri kita, maka kita jauh lebih berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Apa yang kita nak ambil, apa yang kita nak makan, nak minum, nak lalui kehidupan seharian kita itu dalam keadaan berhati-hati disebabkan keresahan tadi.
Itu sebabnya ada kalam lain, seorang ulama sufi menggambarkan hidup ni seperti seorang yang melalui satu tempat yang mempunyai bom. Bom, kalau dulu kita ada bom jerangkap sama, ataupun yang kalau kita terpijak dia meletup, panggil bom apa tu. Jadi kita lalui tempat-tempat seperti itu dalam keadaan risau, takut-takut terpijak bom tadi, dan dia akan meletup, membuatkan kita mungkin cedera ataupun mati. Jadi keresahan itu penting bagi orang beriman ketika berada di atas muka bumi Allah ini, supaya dia senantiasa berhati-hati, supaya setiap tindakannya itu betul-betul kembali untuk memastikan bahawa perbuatannya tadi ataupun tindakannya tadi Allah redha ataupun sebaliknya. Dia nak Allah redha dan dia takut Allah Ta'ala tak redha. Itu penting. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ni cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan dia diiktibar oleh para ulama sebagai khalifah yang kelima. Disebabkan sifat keadilan yang ada dalam diri dia dalam mentadbir. Hebat. Umar bin Abdul Aziz berkata pada sebahagian ulama, berikanlah nasihat kepadaku. Dia mendatangi para ulama, lalu dia minta ulama tadi nasihat pada dia. Apa kata ulama? Engkau adalah pertama-tama khalifah yang akan mati. Engkau adalah pertama-tama khalifah yang akan mati. Lalu Umar Abdul Aziz berkata lagi, tambahkanlah nasihat lagi padaku. Lalu sebahagian ulama itu berkata, tidak seorang pun daripada bapa-bapamu sampai kepada Adam kecuali telah merasakan mati, dan benar-benar telah tiba giliranmu. Lalu ketika itu menangislah Sayyidina Umar kerana nasihat itu. Jadi Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, kan kita tahu sifat keadilan dia, sifat adil yang ada dalam diri Sayyidina Umar ni. Jadi sifat adil tu, dia takkan hadir dalam diri seseorang rasa amanah, rasa tanggungjawab, kecuali telah ditanam dalam dirinya sifat takutkan Allah, takutkan kematian. Lalu dia mendatangi para ulama ketika itu dan dia minta nasihat. Lalu para ulama yang berada di sekeliling dia memberikan nasihat pada dia. Yang pertama sekali mereka kata, wahai Umar, engkau adalah khalifah yang pertama akan mati. Kenapa maksud khalifah yang pertama akan mati? Sedangkan kita tahu, kalau dikira khalifah tu daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, itu khalifah. Dan dia pun mungkin yang keempat. Dan Sayyidina Abu Bakar itu, dia tidak dikira sebagai khalifah. Adalah pembahasan para ulama tentang kata-kata khalifah tadi. Tapi kenapa para ulama tadi memberikan nasihat bahawa engkau adalah khalifah yang pertama? Kerana orang yang pertama yang akan ditanya sudah pasti dia punya ketakutan itu berbeza orang yang akan ditanya pada yang kedua, orang yang ketiga, yang keempat. Kerana orang yang kedua, ketiga, keempat tu dia dah melihat contoh pada yang pertama. Kan berbeza keadaan tu. Jadi ulama tadi nak menggambarkan kau ni orang yang pertama mati. Jadi bila kata orang pertama ni, dia tak tahu apa nasib dan keadaan dia. Berbeza dengan orang yang kedua, ketiga, keempat, yang mana mungkin ada gambaran-gambaran yang telah dilihat pada orang yang pertama tadi. Jadi sifat itulah yang nak ditanamkan oleh para ulama tadi dalam diri Sayyidina Umar tadi, supaya ketakutan itu jauh lebih berganda-ganda untuk menghadapi kematian tersebut. Kemudian dia minta nasihat lagi. Lalu diberikan nasihat lagi para ulama tadi. Dia kata apa? Tidak seorang pun daripada bapa-bapamu, maksud bapa ni keturunan ke atas, ayah dia, tok dia, naik ke atas, sampailah kepada Adam, kecuali telah merasakan mati dan benar-benar telah tiba giliranmu. Maknanya semua orang yang atas kamu tu dah rasa mati dah. Sekarang tiba giliran kamu. Maksud tiba giliran kamu tu, saat kematian kamu tu dah sangat-sangat hampir. Jadi yang pertama tu, dia nak tanamkan dalam diri Sayyidina Umar tu, supaya Sayyidina Umar tu berganda-ganda rasa risau terhadap kematian.
Yang kedua, ditambahkan lagi bahawa kematian itu sudah cukup menghampiri kamu itu. Tiba giliran kamu tu untuk menggambarkan bahawa tidak ada lagi pilihan lain kecuali yang ada di hadapan kamu itu adalah kematian. Itu sebabnya tidak ada sesuatu pun yang lebih hampir kepada kita kecuali kematian. Dalam hadis lain Allah Ta'ala sebut, dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, Allah lah yang paling hampir dengan kita, jauh lebih dekat daripada kerongkok. Tapi dalam satu hadis yang lain pula sebut tidak ada, wallahu alam, hadis ataupun kalam-kalam ulama, kita ni hidup yang jauh lebih hampir pada kita adalah kematian. Semakin lama semakin hampir, semakin lama semakin dekat. Jadi dua kisah daripada Hasan al-Basri di atas tadi dan juga kisah Sayyidina Umar Abdul Aziz ni nak menggambarkan bahawa menanamkan sifat rasa takut ataupun kebimbangan dalam menghadapi kematian itu penting, kerana di situlah akan mendatangkan sifat-sifat kehambaan dalam diri seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita nak menghilangkan rasa lalai, leka. Keberadaan di atas dunia ni bersifat leka, lalai. Jadi nak menyangkal ataupun menyanggah kelalaian yang kita sedang hadapi ketika berada di atas dunia ini, iaitu dengan memperbanyakkan mengingati mati. Kerana kalau kita lihat pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, mati ni membunuh ataupun mati ni memutuskan segala nikmat dunia. Mati ni memutuskan segala nikmat dunia. Jadi setidak-tidaknya kalau kita tidak boleh buang dunia tadi, Nabi kata jangan buang dunia tu, tetapi ambil dunia itu hanya sekadar keperluan dan jangan berlebih-lebihan. Itu sifat penting, sifat sifat zuhud. Penting sifat zuhud. Bukan bermakna kita buang dunia, tidak. Tetapi dunia tadi perlu diambil hanya sekadar keperluan, tidak berlebih-lebihan. Rabi' bin Khaisam menggali sebuah kubur di dalam rumahnya. Dia selalu tidur di dalamnya beberapa kali sehari, dan dia ingin melanggengkan ingat mati dengan perbuatan itu. Lalu dia berkata, seandainya ingat mati memisahkan diriku dari hatiku, tentu rosaklah hatiku itu. Seandainya ingat mati itu memisahkan diri dari hatiku, tentulah rosak hatiku. Jadi seorang ahli sufi yang namanya Rabi' bin Khaisam, dia gali kubur dalam rumah dia. Perbuatan gali kubur ni biasa dibuat oleh ahli-ahli sufi, ahli-ahli tariqat, ahli-ahli sufi, supaya mereka senantiasa mengingati mati. Sampai hari inilah kita boleh dapati banyak di kalangan ulama-ulama sufi, mereka membuat satu tempat dalam rumah ataupun sekolah, madrasah, dalam tanah, bilik dalam tanah, yang berbentuk kubur. Lalu mereka akan duduk dalam tu, sama ada berbaring ataupun duduk, supaya mereka merasai dan menjiwai suasana kematian tadi. Rasakan macam mana duduk dalam alam barzah tadi. Kalau kita sebut alam kubur, para ulama sering kali memberikan kata-kata yang lebih tepat selepas daripada kematian itu, kita duduk dalam alam barzah. Kerana ada para ulama menyatakan bahawa ada orang yang tidak ada kubur kematian dia. Maka alam yang dilalui selepas kematian tadi ada alam barzah, dipanggil alam barzah. Maka para ulama sufi ni, mereka kebanyakan menggali kubur tu tujuannya supaya mereka duduk dalam tu banyak mengingati tentang kematian tadi dan alam yang akan dilalui selepas daripada itu. Supaya apa? Supaya menghidupkan hati dia. Hidupkan hati dia, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas jalan kebimbangan yang timbul atas dia mengingati kematian tadi. Itu sebabnya dia kata apa? Seandainya ingat mati ini memisahkan diri dari hatiku. Misahkan diri di antara hati dengan diri dia tadi.
maka sudah pastilah rosak hatiku. Maknanya apa? Dia nak gambarkan bahawa perbuatan dia tu perbuatan yang betul. Kalau perbuatan dia tu salah, pasti hati dia tu akan lebih lalai dan leka. Tapi dengan dia buat cara macam tu, membuatkan dia semakin banyak mengingati mati dan banyak mengingati Allah SWT. Jadi perbuatan dia tu perbuatan yang betul. Tak ada orang yang duduk mengingati mati dalam keadaan dileka dan lain. Sebab kita ni manusia ni, dia hanya seperti satu bekas cawan. Ulama sufi menggambarkan diri kita ni seperti satu bekas cawan, gelas. Yang mana gelas tadi, kalau diletak air, maka sudah pasti tidak akan boleh duduk batu dalam dia. Bila letak batu dalam bekas tadi, maka sudah pasti air tadi akan keluar. Begitulah jiwa kita ataupun diri kita ni. Bila kita letak rasa ingat kita yang tinggi kepada Allah SWT, maka sudah pasti kelalaian tadi akan keluar. Tapi bila kita letak dalam jiwa tadi lalai terhadap dunia, maka sudah pasti ingat kita dalam kepada Allah SWT tadi akan hilang. Dia tak ada manusia tu dalam dia mengingati Allah, dia lalai terhadap dunia. Tak ada. Kerana di antara Allah dan dunia, ataupun di antara Allah dan makhluk itu seperti air dan minyak. Dia tak akan duduk kedua-duanya dalam satu masa. Dalam dia melakukan maksiat, baik sama ada maksiat zahir, maksiat batin. Mana mungkin dalam melakukan maksiat itu dia boleh mengingati Allah. Ini hadis sahih Nabi sebut. Rasulullah SAW sebut, mana mungkin dan mustahil seseorang yang melakukan maksiat dia boleh mengingati Allah. Kerana iman dan juga maksiat takkan boleh duduk dalam satu masa. Itu sebabnya jiwa kita ni kena diisi. Jiwa diri kita ni kena diisi dengan sesuatu yang boleh menjadi sebab untuk datangnya ingatan kita kepada Allah. Dan ingatan rasa takut kita kepada Allah SWT, supaya menggerakkan seluruh tubuh kita, baik anggota zahir maupun anggota batin kita tu, dalam keadaan senantiasa berhati-hati. Itu penting tadi. Ini sebenarnya salah satu usaha para ulama untuk memastikan jiwa mereka senantiasa hidup. Dan dengan jiwa yang hidup tadi dapat menggerakkan anggota zahir dan anggota batin. Anggota zahir ni apa? 7. Pandangan mata, penglihatan mata, pendengaran telinga, lisan, lidah, lisan, 2 tangan, 2 kaki, perut dan kemaluan. 7. Syekh Abdul Qadir sebut dalam kitab tasawuf beliau, ada 7 anggota tu anggota zahir. Anggota batin, hati, roh. Jadi semuanya itu perlu diletakkan dalam keadaan betul-betul mengingati Allah, bergerak dalam keadaan mengingat Allah SWT. Jadi nak mengingat Allah tadi, perlu hati tadi, jiwa tadi diisi dengan Allah. Mutarrif bin Abdullah bin Syakir berkata, sesungguhnya Musarrif bin Abdullah bin Syakir berkata, sesungguhnya kematian ini telah mengeruhkan hati orang-orang yang memiliki nikmat. Maka carilah kenikmatan yang tidak terdapat kematian di dalamnya. Bila sebut ni, Musarrif dia kata apa? Kematian ni dia akan mengeruhkan hati seseorang yang memiliki kenikmatan. Maksud kenikmatan ni kenikmatan makhluk, kenikmatan dunia. Lalu dia kata apa? Carilah kenikmatan yang tidak terdapat kematian di dalamnya. Maksud kenikmatan yang tidak terdapat kematian di dalamnya ni, maksudnya dia macam perli kita lah. Ni ayat perli ni sebenarnya. Dahulukan nikmat tadi supaya tu tak benda yang mustahil. Nikmat dunia dengan mati itu 2 perkara yang berbeza, ataupun yang tak boleh nak dihimpun satu masa. Bila kita duduk dalam kenikmatan dunia, maka sudah pasti kita akan lupa mati. Macam contoh hari raya lah. Ni kita baru lepas raya kan. Pagi raya jumpa kaum keluarga tu, sanak saudara kan bergelak. Bukan tak boleh gelak, bukan tak boleh ketawa senyum.
Tapi hari tu, kalau kita tak betul-betul berjaga-jaga dan berhati-hati, menjaga hati kita, maka sudah pasti hari itu adalah hari yang sangat-sangat menakutkan, meruntuhkan dan menghancurkan segala apa yang telah kita bina pada Ramadan. Itu sebabnya keberhasilan dan kejayaan Ramadan itu bukan hanya melepasi Ramadan. Oh, saya dah puasa 30 hari, saya dah baca Quran khatam, khatam Quran Ramadan, saya dah semayang tahajud, saya semayang tarawih tak pernah tinggal. Bukannya melepasi, dah buat ke belum, bukan. Tetapi yang paling besar ialah pembinaan sifat taqwa dalam bulan Ramadan melalui ibadah-ibadah yang disediakan oleh Allah SWT tadi. Pembinaan iman, pembinaan taqwa. Lalu dengan pembinaan iman dan taqwa tadi, maka terbinalah adab dan akhlak. Dapat dilihat daripada adab dan akhlak. Sebabnya seorang lelaki datang menemui Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia tanya pada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, macam mana aku nak tahu diri aku ni baik iman dia? Iman, keadaan iman dalam diri aku ni baik, macam mana aku nak tahu? Lalu Imam Ghazali kata, tandanya tak dapat dilihat kecuali engkau melihat adab dan akhlak yang ada pada diri kau. Adab dan akhlak yang gambarkan pada tindakan kau itu adalah gambaran kepada iman yang berada dalam diri engkau. Itu Imam Ghazali kata. Jadi ada hubung kait di antara adab dan akhlak dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Jadi 30 hari yang kita lalui dalam bulan Ramadan itu, ibadah-ibadah yang kita laksanakan bukan pahala hanya semata-mata kita cari, tetapi yang paling besar adalah ibadah tadi bertujuan mencari redha Allah dan membina keimanan, keyakinan dalam diri kita supaya lahirnya sifat taqwa. Sifat taqwa itulah adab dan akhlak. Takutkan Allah sehingga terbinanya adab dan akhlak. Dan adab akhlak itulah diteraskan dengan keimanan dan sifat taqwa tadi untuk dibawa dalam kehidupan-kehidupan yang mendatang. Jadi satu Syawal yang kita lalui tadi, kalau katalah masih lagi ataupun dilalui dalam keadaan tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak ada batas-batas yang bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka apa yang kita bina dalam bulan Ramadan tu hancur lebur gitulah. Habis rosak. Itu sebabnya sepatutnya pagi-pagi Ramadan tu semakin kita rasa takut, nak bercakap rasa bimbang, nak melihat kita berhati-hati, nak mendengar. Bukan tak boleh kita bersukaria, tetapi bersukaria dalam keadaan orang beriman itu berbeza dalam keadaan, berbeza dengan orang yang bersukaria dalam keadaan leka dan lalai. Ini yang perlu dibina oleh oleh kita sebenar. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Anbisah. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Anbisah, berbanyaklah mengingati mati. Berbanyaklah mengingati mati, sekiranya kamu merasa lapang dalam kehidupan, maka sempitkanlah ia. Dan sekiranya kamu merasa sempit dalam kehidupan, maka lapangkanlah ia. Pertama sekali, Sayyidina Umar Abdul Aziz memberikan peringatan kepada ataupun nasihat, teguran kepada Anbisah. Anbisah ni seorang sahabat, sahabat Nabi. Dia di antara tabi'in. Kata-kata Sayyidina Umar tadi, dia kata perbanyakkanlah mengingati mati. Kalau katalah hidup kamu ni rasa sempit, rasa lapang, maka sempitlah. Maksud lapang ni rasa dia gini tau. Dia kata apa? Pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, kalau rasa lapang, sempitkan. Kalau rasa sempit, cuba lapangkan. Apa maksud dia? Yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar dekat sini, pertama sekali, ingat mati. Yang kedua, kalau lapang, sempitkan. Maksudnya apa? Takut kalau kita ni rasa lapang sangat, rasa tenang sangat, kita lalui kehidupan ni, kita leka dan lalai. Kita leka dan lalai atas kelapangan tersebut. Atas kelapangan tadi kita leka dan lalai, maka cuba cari satu benda yang membuatkan kita rasa gelisah,
dan hilang rasa lapang tadi. Salah satunya ialah mengingati mati dan mengingati. Kalau ulama lain pula sebut banyak mengingati dosa, rasa bersalah. Jadi hilang rasa lapang tadi. Bila hilang rasa lapang tadi, tak keruan lah. Bila tak keruan tu, maka tidak ada lain kecuali kita mencari Allah. Sebab sifat manusia ni, bila dia lapang, dia tenang, maka dia leka. Dia akan leka. Jadi caranya ialah menghilangkan rasa lapang tadi dengan banyak mengingati mati dan juga dosa, serta dosa tadi diingatkan supaya kita rasa takut kepada Allah. Lalu yang ketiga pula, kalau kita rasa sempit, lapangkan. Apa maksud dia? Kita rasa sempit sangat. Rasa sempit, maka sudah pasti ketika kesempitan tadi, ingatan kita pada Allah. Bila ingatan kita pada Allah, tidak ada lain kecuali kita cuba mencari cara apa hikmah di sebalik daripada kesempitan tadi, supaya kita senantiasa berlapang dada dan bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangka baik dan juga husnuzan, bersangka baik kepada Allah. Sebab tanda Allah sayang kepada seorang hamba tu dengan diberikan kesulitan, kepayahan, sebab dia nak kita tu senantiasa duduk dalam mengati tu. Sebab sifat manusia ni dipanggil sunnah alam. Dunia ni ada sifat-sifat dia, macam cili pedas, gula manis. Jadi benda-benda ni yang perlu kita lalui, di antaranya sifat manusia tu. Manusia ni dia tak boleh lapang, dia tak boleh tenang, dia tak boleh bahagia, dia tak boleh seronok. Kan orang tua-tua dulu kata, jangan suka-suka sangat, nanti nangis. Itu sebenarnya itulah dia. Manusia ni bila terlampau suka sangat seronok, leka, dia akan leka, akan lalai. Bila leka lalai tadi, mulalah. Kalau kita tengok kehidupan kita ni, Allah Ta'ala datangkan, Allah Ta'ala sentuh, Allah Ta'ala jentik hati kita. Didatangkan dengan musibah. Bukan Allah Ta'ala tak suka, tapi Allah Ta'ala sayang. Itu tanda Allah Ta'ala sayang supaya kita tadi tidak terus terpelosok, rosak, hancur dengan kelalaian yang ada dalam diri kita tadi. Ini Allah Ta'ala sayang. Sebabnya para sahabat dulu, mereka bila rasa lapang saja, rasa tenang, mereka takut. Macam contoh, sahabat Nabi yang melalui situasi keadaan sekatan ekonomi sebelum peristiwa hijratun Nabi. Sebelum peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, ataupun dipanggil Yathrib, Rasulullah dan para sahabat serta kaum keluarga yang bersama dengan Nabi, walaupun tak beriman tapi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ni melalui satu peristiwa dipanggil sekatan ekonomi. Dikenakan sekatan ekonomi oleh musyrikin Mekah. Pembesar-pembesar musyrikin Mekah ni dikenakan sekatan ekonomi. Siapa sahaja bersama dengan Nabi, sahabat ataupun ahli keluarga, atau siapa sahaja yang belakang bersama dengan Nabi, maka dikenakan sekatan ekonomi. Buat satu perjanjian surat oleh pembesar-pembesar musyrikin Mekah. Dan isi kandungan surat tu bahawa siapa sahaja yang bersama dengan Muhammad tidak boleh melakukan jual beli dengan mana-mana mereka yang berada di dalam Mekah ataupun mereka yang berada di luar Mekah. Orang luar Mekah pun datang nak buat jual beli, muamalah dengan Nabi, dengan sesiapa yang bersama dengan Nabi, tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, nikah kahwin pun tak boleh. Mereka yang berada dalam Mekah ataupun mereka yang berada di luar Mekah pun tak boleh buat nikah kahwin. Sehingga kan berapa lama? 4 tahun peristiwa ni berlaku. Sehingga para sahabat ketika terputus makanan mereka, mereka memamah daun-daun hijau. Dan tidak cukup dengan keadaan situasi itu, mereka pula didatangi oleh musyrikin Mekah ni memberikan seksaan kepada para sahabat. Yang sehinggakan syahid keluarga Allah SWT. Syahid satu keluarga apa panggil Allah, tak ingat pagi ni.
Mati syahid. Jadi setiap hari itu mereka didatangi, diberikan siksaan oleh musyrikin Mekah. Sehinggalah sampai satu hari, hari tersebut tidak ada. Hari itu tak ada musyrikin Mekah datang memberikan tekanan ataupun siksaan kepada para sahabat. Jadi para sahabat waktu hari itu bila kata je tak ada, mereka tunggu tak ada. Mereka pun keluar rumah beramai-ramai dan berlutut di tengah-tengah lapangan. Mereka berlutut dan menadah tangan ke langit. Mereka doa, Ya Allah. Kita kan kalau katalah hari itu tak ada musibah, tak ada masalah, kita sebut Alhamdulillah, terima kasih Allah. Betul tak? Betul juga, tak salah. Mensyukuri segala nikmat Allah. Tapi berbeza dengan para sahabat, mereka berlutut dan berdoa, wahai Allah, kenapa hari ini tidak kau datangkan musuh-musuhmu ya Allah untuk memberikan siksaan kepada kami? Adakah engkau tidak lagi mahu melihat siksaan, mahu melihat ataupun tidak memandang kami dengan pandangan rahmat? Dan adakah engkau tidak lagi mahu mendengar segala rintihan-rintihan kami kepada engkau wahai Allah? Ini berbeza cara pandang para sahabat dengan cara pandang kita. Cara pandang sahabat, mereka merasakan bahawa ujian, siksaan, penderitaan, kesusahan, kepayahan, musibah itu sebagai tanda cinta Allah kepada dia. Dan kalau tak ada, mereka takut-takut Allah Ta'ala tak nak lagi pandang mereka. Kalau tak ada, mereka takut-takut Allah Ta'ala tak nak lagi dengar rintihan-rintihan mereka tu. Itu cara pandang mereka, para sahabat tadi. Berbeza dengan kita. Kita bila rasa nikmat, Alhamdulillah. Itu pun kalau kita bersyukur. Kadang-kadang kita reka dengan nikmat Allah bagi. Bila Allah Ta'ala bagi musibah, kita rasa Allah Ta'ala tak sayang kita. Ada doa kita yang kita minta Allah Ta'ala tak tunaikan. Ya Allah, kenapalah kau tak tunaikan? Orang lain dapat tu, dapat ni. Memandang apa yang Allah Ta'ala bagi. Itu sebabnya ada satu doa seorang sufi. Dia doa, dia minta kepada Allah, Ya Allah, berikanlah aku sesuatu perkara yang menjadi sebab kepada datangnya rahmat Allah, rahmatmu. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu. Maksud sesuatu tu apa yang Allah Ta'ala beri pada tangan dia, ataupun pada diri dia, ataupun pada kehidupannya, menjadi sebab untuk datangnya rahmat Allah. Dan jangan sesekali ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku ni menjadi sebab kepada datangnya kemurkaan Allah. Kenapa dia doa macam tu? Sebab pertama sekali kita kena tahu bahawa apa yang datang ke atas kita, apa yang datang kepada kita, semuanya datang daripada Allah. Maka setiap apa yang datang daripada Allah itu tak semestinya rahmat. Dia datang dengan dua keadaan. Ada keberangkalian dia datang sebagai satu rahmat, ada keberangkalian dia datang sebagai satu istidraj. Itu berhati-hati. Contoh, sihat. Jangan kita rasakan sihat itu nikmat semata-mata, kemungkinan juga istidraj. Macam mana kita nak tahu sesuatu itu nikmat dan sesuatu itu istidraj? Nikmat ni iaitu bila dia datang membuatkan kita semakin dekat dengan Allah SWT. Istidraj ialah sesuatu yang datang membuatkan kita leka dan lalai dan jauh daripada Allah SWT. Itu dia, perlu diingatkan. Sambung lagi. Sulaiman Ad-Darani. Sulaiman Ad-Darani berkata, aku pernah bertanya kepada Ummi Harun. Apa maksud Ummi Harun? Mak kepada Harun Ar-Rashid. Ummi Harun ni Harun Ar-Rashid. Apakah engkau menyukai mati? Sulaiman Ad-Darani dia tanya kepada Ummi Harun, apakah engkau menyukai mati? Lalu Ummi Harun kata, tidak. Aku bertanya lagi, kenapa? Lalu Ummi Harun menjawab, seandainya aku maksiat kepada seorang anak cucu Adam, tentu aku tidak ingin bertemu dengan dia. Sedangkan aku benar-benar telah melakukan maksiat kepadanya. Seandainya aku maksiat kepada seorang anak cucu Adam,
Ya. Tentu aku tidak ingin bertemu dengannya. Nya itu balik pada Allah. Sedangkan aku benar-benar telah maksiat kepadanya. Nya itu balik pada Allah. Ya. Jadi satu hari Sulaiman Ad-Darani ini datang menemui Umi Harun, mak kepada Harun Ar-Rashid. Lalu Sulaiman Ad-Darani ni dia tanya, kau suka mati tak? Dia kata, aku tak suka mati. Kenapa kau tak suka mati? Lalu mak tadi kata, seandainya aku buat maksiat pada seorang tu, mana mungkin aku boleh jumpa dengan dia. Maksudnya kalau seandainya aku buat salah dengan seorang tu, kita buat salah dengan si A, boleh tak kita nak jumpa si A tadi? Yang kita rasa berat hati, kita rasa malu. Begitu juga dengan Allah. Mati adalah jalan untuk menemui Allah. Mati adalah jalan untuk menemui Allah. Jadi kalau katalah kita mati tu dalam keadaan banyak kesalahan, tak malu ke nak jumpa Allah? Macam tu. Jadi dia tak suka mati tu bukan sebab apa? Supaya dia risau-risau, takut hidupnya di atas dunia ni terlalu banyak maksiat terhadap Allah, maka dia malu dengan Allah, malu untuk menemui Allah. Dia malu menemui Allah. Jadi bila dia malu menemui Allah, maka sudah pasti membina dalam dirinya, dia sedang membina dalam dirinya untuk lebih berhati-hati dan berjaga-jaga setiap langkah kehidupan dia, supaya segala tindakannya itu tindakan yang tidak sampai membina ataupun melahirkan maksiat dalam dirinya kepada Allah, supaya bila dia mati tadi dalam keadaan betul-betul dia bersedia untuk menemui Allah, tanpa ada rasa malu dan rasa bersalah. Itu penting. Abu Musa At-Tamimi berkata, Abu Musa At-Tamimi berkata, isteri Farazdak, isteri kepada Farazdak telah meninggal, dan berdatanglah tokoh-tokoh Basrah. Ini semua pemimpin-pemimpin Basrah. Pemimpin-pemimpin Basrah. Isteri Farazdak telah meninggal, dan berdatanglah tokoh-tokoh Basrah. Maknanya orang-orang besar Basrah ni, dia datang pergi ziarah atas kematian isteri kepada Farazdak. Di antara mereka terdapat Hasan radhiyallahu an. Apa maksud Hasan kat sini? Maksud Hasan dekat sini, Hasan Basri. Zaman ni zaman tabi'in. Zaman tabi'in, maaf. Zaman tabi'in. Hasan Basri ni zaman tabi'in di Basrah. Lalu baginda berkata, Hasan berkata, wahai Abu Faras, apa engkau sediakan untuk hari ini? Lalu dia berkata, kesaksian bahawa tiada Tuhan kecuali Allah sejak 60 tahun. Setelah isterinya dikuburkan, berdirilah Farazdak di atas kubur dan berkata, aku khawatir pada apa yang ada di belakang kubur itu, sekiranya engkau tidak mengampuniku. Yang lebih dahsyat dari nyalaan kubur dan lebih sempit, apabila di hari kiamat malaikat menuntun yang kasar dan pengiring datang padaku dan mengiring Farazdak. Sungguh benar-benar telah rugi di antara anak cucu Adam orang yang berjalan ke neraka dengan dibelenggu kalung api kebiru-biruan. Mereka telah bersyair mengenai para penghuni kubur. Ini syair dia. Sekejap kita baca. Baca sikit-sikit. Panjang ni. Jadi satu hari dikisahkan oleh Abu Musa At-Tamimi, isteri Farazdak ni meninggal. Jadi tokoh-tokoh orang besar datang ziarah isteri Farazdak ni. Jadi bila datang, waktu selesai ke bumi tadi, Farazdak ni datang Hasan Al-Basri menemui Farazdak tadi. Ketika itu Farazdak dia ada dekat atas kubur tersebut. Lalu Hasan Al-Basri dia tanya kepada Farazdak, Abu Faraz, apa yang kau telah sediakan untuk hari ini? Lalu Abu Faraz kata, Farazdak tadi kata, kesaksian bahawa tiada Tuhan kecuali Allah sejak 60 tahun. Waktu tu usia dia 60 tahun. Faraz ni usia dia 60 tahun, dan dia kata tidak ada lain kecuali hanya Allah. Aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang disebut. Jadi
waktu selepas dia berdiri di atas kubur tadi, ini disebut, ni kata-kata dia. Kata-kata dia lebih kurang macam, kalau kita bahasa kita ni tahlil lah. Tahlil. Dia bertahlil. Lepas kita tanam aja orang mati tadi, baca tahlil. Apa kata Abu Faras tadi atau Farazdak tadi? Dia kata, aku khawatir pada apa yang ada di belakang kubur itu sekiranya engkau tidak mengampuniku. Yang lebih dahsyat daripada nyalaan kubur dan lebih sempit. Pertama sekali dia kata apa? Kalau katalah kamu semuanya tak ampunkan aku risau-risau apa yang akan terjadi kepada aku di dalam kubur nanti. Maksud sebalik tu, iaitu dalam kubur tadi. Itu maksud dia. Maksud engkau ni ada dua kata. Yang pertama, maksud engkau tu balik pada Allah. Dan yang kedua, maksud engkau dekat situ balik kepada manusia sekeliling dia tadi. Kalau katalah Allah Ta'ala tak ampunkan apa yang akan jadi pada aku, kehidupan aku ketika berada dalam barzah ataupun dalam alam kubur tu. Cuba bayangkan, sebabnya hidup kita ni betul-betul bergantung pada rahmat Allah. Kita bergantung kepada rahmat Allah. Kasih sayang Allah tu letakkan dekat mana kita. Sebab semuanya berlaku itu atas iradah Allah, atas kudrah Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala nak berikan kebaikan, maka sudah pasti dijadikan sebab untuk jalan, menjadi jalan sebab kepada jalan datangnya kebaikan. Tapi kalau kata Allah Ta'ala tak nak kebaikan ke atas seseorang tersebut, maka sudah pasti Allah jadikan sebab dan jalan kepada seseorang itu tidak mendapat kebaikan, bahkan sebaliknya. Jadi Farazdak kata apa? Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan, macam manalah hidup aku dekat dalam kubur tu. Lebih kurang macam tu. Apabila di hari kiamat malaikat menuntun yang kasar dan menggiring datang padaku dan mengiring Farazdak, sesungguhnya benar telah rugi di antara anak cucu Adam orang yang berjalan ke neraka dan dibelenggu. Jadi besok, kalau dekat akhirat besok, hari kiamat, lepas hari kiamat, mereka yang nasib dia tak berapa baik, maka sudah pasti diiringi oleh para malaikat bersama dengan kalung api. Maksud kalung api kebiruan ni, kalung api neraka lah. Sebab api di dunia warna merah. Api akhirat ataupun api neraka dia warna biru. Kenapa beza? Apa beza merah dengan biru? Merah ni dia api tak terlalu pedih dibandingkan api yang biru. Macam contoh, orang nak lebur besi ataupun lebur emas tu, kan dia buat api tadi tu bukan lagi merah macam kita masak nasi. Api dia tu sampai jadi biru. Sebabnya perbezaan di antara api di dunia dengan api akhirat tu berbeza. Berganda-ganda pahit peritnya api yang berada di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan kata-kata tadi mereka telah bersyair mengenai apa yang mengenai para penghuni kubur. Ini syair dia. Berdirilah di kubur dan katalah di atas permukaannya, siapakah di antara kamu orang yang ditutup oleh kegelapannya? Dan siapakah yang dimuliakan di antara kamu di dalam dasarnya? Maksud dasar ni, dasar kubur tadi. Duduk kat dalam tu. Dan telah merasakan kesejukan rasa aman daripada ketakutan. Dan telah merasakan kesejukan rasa aman daripada ketakutannya. Dia takut sampai rasa sejuk. Adapun ketenangan bagi orang yang mempunyai mata adalah satu. Tidak jelas perbezaan tingkatan-tingkatannya. Seandainya mereka dapat menjawab, tentu mereka khabarkan kepada kamu dengan lidah yang menyebutkan kenyataan-kenyataan setelah itu tentang keadaan-keadaannya. Adapun orang yang taat, dia akan berada di dalam taman dan dapat mencapai apapun yang dikehendakinya daripada permohonannya. Sedangkan orang yang berdosa dan melampaui batas, di sana dia bergempangan pada sebuah jurang menuju ular-ularnya. Dan beberapa kali jengking berjalan ke arah orang itu. Tentu saja rohnya dalam keadaan terseksa yang dahsyat kerana sengatan-sengatan kala jengking itu. Ini gambaran bagaimana orang yang berada di alam kubur. Bagi ahli taat, maka sudah pasti ahli taat tadi akan menjawab segala
soalan-soalan daripada Munkar dan Nakir tadi dalam keadaan baik dan tenang. Dan akhirnya kuburnya itu akan menjadi di antara taman-taman syurga, dan dia akan dapat apa yang dikendaki oleh ahli taat tadi. Tapi bagi golongan ahli maksiat ataupun mereka yang melampaui batas, dia akan merasakan kubur itu sangat sempit, sangat menakutkan, gelap, bahkan terseksa dia. Bukan diseksa, terseksa. Kalau diseksa ni ada orang lain datang seksa dia. Kalau terseksa, jiwa dia tu terseksa. Terseksanya atas dia tidak dapat menjawab segala soalan Munkar dan Nakir, dan diseksa pula. Tu berbeza tu. Terseksa dia tak dapat jawab, dan diseksa pula oleh Munkar dan Nakir atas sebab dia tak dapat menjawab tadi. Dan kuburnya menjadi jurang-jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan akan didatangkan setiap pihak di dalam kuburnya tadi, ular dan juga kalajengking yang datang menyengat dia. Ni syair yang digambarkan oleh mereka yang berada ketika itu bersama dengan Farzdak. Na'udzubillah. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan sebesar-besarnya kepada kita di dunia, dan lebih-lebih lagi besar kebaikan kepada kita di akhirat. Malik bin Dinar berkata, aku pernah melintasi kubur, lalu bersyair sambil berkata, aku mendatangi kubur-kubur dan aku memanggil-manggil, di manakah orang yang diagungkan dan orang yang diremehkan? Di manakah orang yang menunjukkan kekuasaannya, dan di manakah orang yang membersihkan diri, iaitu membebaskan dirinya, tidak mahu mengakui kesalahan ketika sombong? Lalu dia berkata lagi, lalu dipanggillah aku dari tempat di antara kubur-kubur itu. Aku dapat mendengar suara dan tidak melihat orangnya. Dia berkata, mereka tidak binasa seluruhnya. Mereka telah binasa seluruhnya. Maka tidak seorang pun yang dapat menggambarkan, mengkhabarkan, dan mereka telah mati serta mati pula bertanya. Mereka telah mati serta orang mati pula bertanya, pulang dan pergi binatang-binatang bumi, lalu menghapus segala kebaikan-kebaikan itu. Maka wahai orang yang bertanya padaku mengenai orang-orang yang telah berlalu, ingat daripada apa yang engkau lihat di dalamnya telah terdapat ibarat. Ditemukan sebuah tulisan di atas kubur. Beberapa kubur berbisik kepadanya, sedang mereka adalah barang-barang yang diam, dan para penghuninya yang berada di bawah tanah pun tidak berbicara. Wahai pengumpul harta dunia, ini kubur berkata pula. Kubur tadi sendiri bercakap. Wahai pengumpul harta dunia tanpa batas akhir, untuk siapakah engkau mengumpul harta dunia sedangkan engkau akan mati? Itu dia. Ini tulisan atas kubur pula, kubur bercakap. Jadi Malik bin Dinar ni, pertama sekali dia nak gambarkan, dia mendatangi kubur. Dia datang kat kubur tu, dia bercakap. Malik bin Dinar ni di antara wali-wali Allah yang berasal daripada ahli maksiat, dan akhirnya dia menjadi ahli sufi. Jadi dia datang kubur satu hari. Waktu dia datang kubur tu, dia tanya, mana orang yang diagung-agungkan, mana orang yang diremeh-remehkan, mana orang yang berkuasa satu ketika dahulu. Sebab bila kita datang kubur, sultan ke, agung ke, Perdana Menteri ke, YB ke, masyarakat awam ke, orang jual burger ke, tukang angkat sampah ke, semua sama. Tak ada yang beza duduk kat kita masuk je kat dekat kubur tu, sama je semua. Tak ada nampak, tak ada nampakkan seorang tu lebih ataupun kurang. Itu nak gambarkan oleh Malik bin Dinar tadi. Mana orang yang selama ni dia rasa dia hebat tu, yang diagung-agungkan tu, mana? Tak ada pun lebih. Kan? Kita masuk je kat kubur tadi, sama je semua. Akhirnya dia kata apa? Bila masuk je kat alam kubur, segala apa yang dicari di dunia itu binasa. Tu maksud dia. Lepas dia panggil-panggil tadi, lalu dia pun bercakap. Malik bin Dinar bercakap, dia kata bahawa tidak ada pun sesuatu yang diagung-agungkan hebat ketika berada di dunia kecuali kebinasaan. Apatah lagi harta, semua ditinggalkan.
Jadi yang kita bawa ke alam kubur tu hanya amalan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kena diingat-ingat. Kemudian didatangkan juga dekat sini, ditemukan sebuah tulisan di atas kubur. Kubur tadi berbisik-bisik kepada penghuni, yang penghuni dia sendiri, penghuni kubur tu pun tak boleh berbicara. Apa kata kubur? Wahai pengumpul harta dunia tanpa batas akhir. Maknanya kalau bahasa kita ni, hidup menungkat dunia. Orang hidup menungkat dunia, cari cari harta tu macam tak ingat mati. Macam tak ada mati, macam tak mati. Macam tu. Jadi kubur tu kata apa? Mana harta yang kau cari selama ni? Tak ada pun. Itu maksud dia. Itu sebabnya peringatan bahawa kematian itu adalah memutuskan segala nikmat dunia. Jadi kena ingatlah. Bukan hanya ingat mati, ingat tentang perkara-perkara yang bersangkut paut tentang kematian tadi tu. Bukan ingat mati saja, perkara yang bersangkut paut. Dan akhirnya kita balik-balik semula kepada diri kita dan kehidupan kita atas dunia ni. Bahawa apa yang kita usahakan tu tak lebih, hanya semuanya akan binasa. Jadi kena ingat semua tu. Jadi apa yang kita nak ambil, apa yang kita nak buat, kita kena fikir betul-betul. Adakah benda tu membawa manfaat pada kehidupan kita di akhirat ataupun tidak? Kalau perkara itu tidak mendatangkan manfaat pada diri kita di akhirat, maka lebih baik kita tinggalkan. Itu sebabnya diajar oleh para ulama bahawa bermulanya pentarbiahan dan pendidikan itu dengan sepinggan nasi. Sepinggan nasi tu macam mana kita nak mengawal nafsu kita dan menjadikan sepinggan nasi yang kita nak makan tadi tu, kita nak suapkan dalam mulut kita tadi tu, benar-benar membawa manfaat bagi diri kita untuk akhirat kita. Pertama sekali kita ambil waktu kita nak makan tu, adakah waktu makan yang benar-benar dituntut? Sebabnya makan tu saja ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunat, ada hukumnya harus, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram. Bukan bila kata nak makan, rasa nak makan, tak. Ada ketika kita nak makan tu hukumnya wajib. Waktu bila wajib? Waktu kita betul-betul, kalau rasa lapar, dan juga kalau kita tak makan, maka ketika itu mudarat, maka wajib kita makan. Gitu juga sunat. Ada keinginan nak makan, rasa lapar, tapi dia tak sampai mudarat. Harus. Ada keinginan nak makan, tapi tak adalah sampai mudarat, dan juga tak sampai terasa je lapar. Keinginan ada dan rasa lapar. Makruh, tak ada keinginan dan tak mudarat, maka makruh. Haram, tak ada keinginan, tak ada mudarat, tak ada, semua tak ada. Tapi kenapa makan? Saja suka-suka. Saja suka-suka makan. Haram makan. Jadi kat situ saja. Lepas tu kemudian macam mana pula kita ambil makanan tadi, kita letak dalam pinggan tadi? Adakah itu keperluan ataupun tidak? Di mana kadar keperluan kita terhadap makan tadi? Jadi daripada sepinggan nasi itulah sedang kita melalui pentarbiahan bagaimana nak meletakkan jiwa kita, hati kita, roh kita itu benar-benar mengingati Allah dan mengingati kematian. Jadi kalau katalah sepinggan nasi itu saja kita tak mampu untuk membawa jiwa kita dan akhirat kita kepada jiwa kita dan roh kita kepada akhirat, apatah lagi perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi perlu belajar dan didik pentarbiahan, dan akhirnya banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bolehkah kita berhenti situ? Ibnu Sama' berkata, aku melintasi beberapa kubur, tiba-tiba aku melihat sebuah tulisan di atas sebuah kubur. Boleh Ustaz? Wallahu taala alam. Saya buka seminit dua untuk sebarang persoalan, perkongsian, dipersilakan. Ya Ustaz, lepas raya ni semua lagi makin pandai. makan kuih raya. So daripada sekarang kita ingat nak makan nasi, kita tengok pinggan kita.
Itulah sebenarnya dekat situ saja pun dah kena belajar. Macam kita nak buka puasa dululah, sebenarnya dalam bulan Ramadan tu ada 1001 macam pertarbiahan yang Allah Ta'ala sedang ajar dan didik kita. Kan? Itu tak boleh, ni tak boleh. Sampai ke waktu berbuka pun ada batas-batas, bukan suka hati. Bukannya suka-suka, 8 jam, 10 jam, 12 jam saya tak makan, jadi saya kena ganti balik. Mana ada benda-benda tu. Terusnya kena didik lah nafsu kita. Jadi apa yang kita jalani pada Ramadan tu sebenarnya itulah yang kita kena bawa dalam kehidupan kita seharian yang mendatang. Betul, Ustaz. Ada soalan ke? Satu soalan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz sentuh pasal Ramadan. Macam mana kita nak tahu tanda-tanda Ramadan kita diterima, Ustaz? Ada tak macam untuk orang macam kita yang macam saya lah yang biasa-biasa ni, macam mana kita nak tahu Ramadan kita ni diterima ataupun tidak segala amalan yang kita buat? Ada tanda-tanda tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebahagian ulama sebut tanda-tandanya tu balik pada adab dan akhlak tu. Kita bincang tadi. Adab dan akhlak. Dia semakin rendah diri, dia semakin beradab, berakhlak, penjagaan pandangan mata, pendengaran telinga, lisan dia. Begitu juga tentang hati dia yang semakin rendah. Jadi semua tu adalah tanda-tanda kepada penerimaan ibadah dalam Ramadan. Tapi kalau katalah lepas jadi Ramadan, masuk Syawal masih hau-hau lagi, masih lagi apa panggil, bawang-bawang, bawang merah, bawang putih, kan, kunyit semua ada lagi tu, maknanya Ramadan tu tak lebih hanya sekadar menuang air di atas daun keladi. Silat-silat di bulan kosong, pahala pun tak ada. Sebab pahala tu dia akan datang melalui daripada keberhasilan dan kejayaan seseorang melepasi piawaian dan ketetapan SOP yang diingini oleh Allah SWT. Jadi SOP tu yang Allah Ta'ala nak ialah akhirnya melahirkan adab dan akhlak. Wallahu a'lam. Jelas, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita boleh takut dulu, Ustaz. InsyaAllah. Namanya terima kasih banyak Kak B dan semua yang hadir bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT senantiasa tak putus-putus pandang kita dengan pandangan rahmat. Ya Allah redha kita. Ya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Dan kita harapkan Allah Ta'ala senantiasa berikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jangan Allah Ta'ala uji kita dengan sesuatu yang menjadi sebab untuk datangnya kepada kemurkaan Allah SWT. Kita, pasangan kita, anak keturunan, sahabat, jiran, taulan, semuanya duduk dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.